mana hari ni kita kata kita beriman, kita kata kita nak ditunjukkan jalan yang lurus, tetapi yet kita pilih untuk berada di atas jalan yang dimurkai dan disesatkan. Pasal apa? Jazakallah mis saja. Semoga Allah SWT menambahkan rezeki mis saja, dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pasal apa kita membiarkan diri kita ni terus menerus berada di atas jalan orang yang dimurkai dan terus menerus berada di atas jalan orang yang disesatkan? Pasal apa kita tak rasa yang kita kena tinggalkan jalan orang yang disesatkan dan dimurkai? Pasal apa? Tuan-tuan, kenapa ya? Kenapa kita rasa kita tak perlu meninggalkan kehidupan Yahud dan Nasara ni? Kenapa? Orang KL kata kenapa? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, saya ingatkan diri saya dan saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, hakikatnya keadaan yang kita duduk ni, dia adalah satu keadaan yang mana kita telah jauh daripada cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga yang hari ni saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, saya kecewa dengan orang-orang tabligh. Saya kecewa dengan tabligh ni yang mana hampa sibuk dengan nak menguasai, nak jadi amir sana, nak jadi amir sini, nak jadi ketua sana, nak jadi ketua sini. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat, apa yang berlaku dalam kehidupan ni, hampa tak mau tinggalkan maksiat. Ini masalah orang tabligh. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang memberi gift. Semoga Allah menambahkan rezeki anda dunia dan akhirat. Jadi memang saya akan petik tabligh sebab saya orang tabligh. Selama ni saya buat usaha agama, usaha tabligh ni sungguh-sungguh. Masa ketika saya buat tabligh ni tuan-tuan dan puan, aku nak bagi tahu ke apa, aku tak pernah miss keluar jemaah 3 hari tiap-tiap bulan. Ada ketika aku akan keluar 10 hari. Dan setiap hari usaha makami aku takkan buat, aku takkan tinggalkan. Setiap hari tuan-tuan dan puan, aku bagi tahu dengan apa, usaha ni kita buat ni nak bagi tahunya sungguh-sungguh. Tetapi apa yang berlaku hari ni, tabligh ni telah menyeleweng. Saya buat usaha tuan-tuan, kita keluar 4 bulan IPB, kita keluar negara jauh, kita sungguh-sungguh kita buat. Bukan kita buat main-main. Tapi sedihnya tuan-tuan, bila sampai satu ketika, bila kita keluar jemaah cakap tentang meninggalkan maksiat, dia kata tak payah share, tak payah cerita tinggal maksiat ni. Tuan-tuan, Allah cerita ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Itu syaratnya. Hari ni orang tabligh ni masalah je, dia rasa yang dia ni dah jadi kuntum khairu ummatin, mereka ni umat terbaik. Hampa terbaik apa tabligh oi? Hampa jangan perasan tabligh yang kena mengena dengan Nabi SAW tu bukan. Hampa ni jemaah perasan. Aku beritahu ke hampa, jemaah tabligh ni jemaah perasan. Terutama yang duduk dekat atas-atas ni, jemaah perasan. Hampa cerita keluar. Lepas tu balik hampa sodok riba. Hampa cerita keluar jalan Allah, pengorbanan sahabat. Hampa cerita buat pumpang. Lepas tu sistem Yahud Nasara tak payah tinggal. Apa benda ni semuanya apa benda? Jadi tuan-tuan dan puan, dulu satu ketika saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan, satu ketika saya rasa lah, di antara banyak jemaah-jemaah yang ada ni, saya rasa jemaah tabligh ni antara yang paling A. Saya rasa saya berada dalam jemaah tabligh ni, Masya Allah, pilihan Allah. Saya rasa, tapi salah. Sebab ada satu ketika tu lepas kita mula memahami
memahami tabligh. Saya rasa lepas saya keluar 4 bulan negara jauh, saya balik tu, saya rasa saya perlu menambahkan amal ibadat saya. Jadi saya belajarlah untuk ambil zikir. Kita belajar ambil zikir pula. Kita mula bertarikat dan kita mula mengamalkan zikir. Tetapi masalahnya pula kepada orang-orang zikir ni, kebanyakannya, tak semua lah, tapi kebanyakan mereka ni, dia punya taksub dia tu lain macam. Taksub dia tu lain macam. Seolah-olah guru dia tu dah memang seolah-olahnya maksum. Sampai ke tahap guru dia ambil loan riba, membenarkan anak murid, bahkan menyuruh anak murid dia mengambil loan riba, seolah-olah benda tu macam tak ada masalah. Tak boleh tu, tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak beramal walaupun amalan tu ribau, walaupun amalan tu jutau. Hamba tahu tak, kalau nak cerita amalan yang jutau, ribau ni, Iblis laknatullah, dia punya amalan tu lagi dahsyat, bahkan paling dahsyat. Tuan-tuan dan puan. Tetapi Iblis laknatullah ni, dia tak mau tinggalkan satu perasaan yang dipanggil kibir, besarkan diri dia. Begitu juga hari ni kita, tuan-tuan dan puan, kebanyakan kehidupan kita ni adalah untuk membesarkan diri. Kehidupan kita lah ni adalah kehidupan membesarkan hawa nafsu. Kita tidak membesarkan Allah. Sepatutnya apa yang kita buat, zikir kita, puasa kita, ibadat kita, sebab kita minta dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita minta dengan Allah, ya Allah, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku adalah lillahi ta'ala. Kita bagi tahu kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita bagi tahu lillahi ta'ala, tetapi apa yang Allah bagi tahu kita tak buat. Allah nak kita ni besarkan Allah, tetapi kita tak besarkan Allah. Kita besarkan hawa nafsu kita. Kita besarkan hawa nafsu kita dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tak redha, kita tak rasa, kita senang hati. Kita senang hati dengan kehidupan Yahud Nasara ni. Tuan-tuan, macam mana kita boleh rasa senang hati dengan kehidupan Yahud Nasara ni? Dan aku bagi tahu ke hampa, orang yang paling akan kena jerat, kena tangkap nanti, orang tabligh. Aku ingatkan hampa, kalau adalah jemaah-jemaah tabligh yang main TikTok ni, yang akan mula-mula kena tangkap hampa, orang tabligh kan. Sebab hampa rasa hampa buat usaha agama, tapi hampa tak rasa pun yang mana kehidupan Yahud Nasara ni kehidupan yang sungguh-sungguh kita kena tinggalkan. Orang tabligh tak rasa sungguh-sungguh kehidupan ni kena tinggalkan. Orang tabligh tak rasa kehidupan ni adalah satu kehidupan sementara. Mereka cakap, ya Syekh, tuan-tuan, dunia sementara Syekh, akhirat kekal Syekh. Orang tabligh cakap, ya, sembang rapi-rapi. Bayan tu berdekat-dekat. Bayan kira daripada bayan tu atas langit bawah bumi punya bayan. Tapi nothing, kosong. Sebab apa? Sebab hampa bersekongkol dengan Yahud dan Nasara. Dan aku bagi tahu ke hampa, tabligh ni dia dah 100 tahun dah pun. Sebab itulah Allah Ta'ala pecah belahkan tabligh. Dalam tabligh ni dia ada dua sekarang ni yang utama. Satu Sa'adis, satu Alamun. Satu Sa'adis yang taksub dengan Maulana Sa'ad, satu Alamun yang duk mengelamun, yang kira masing-masing nakkan kepentingan masing-masing. Semua nak ikut ketua masing-masing. Semua nak pecah, semua nak ada ketua, Amir Sab masing-masing. Apa cerita? Macam mana hampa cerita tabligh? Ni bukan cerita sifat Nabi ya. Ini cerita jemaah tabligh. Jemaah yang orang kenal dengan nama jemaah tabligh. Okey? Bukan sifat Nabi ya. Jangan kaitkan. Jemaah ni depa
ketua mereka tak suruh mereka untuk tinggalkan kehidupan Yahud dan Nasara. Ketua mereka tak suruh mereka tinggalkan kehidupan Yahud Nasara. Aku ada peluang ni, aku nak bagi tahu kepada hampa. Orang-orang tabligh ni, aku bagi tahu ke hampa, tinggalkanlah usaha tabligh tu. Usaha yang mana hampa ikut jemaah yang keluar tu bukan sebab tabligh tu tak betul, sebab prinsipal dia tak betul. Sebab prinsipal dia tak mau mengajak kepada meninggalkan kehidupan hawa nafsu. Tapi kalau hampa nak keluar, hampa bawa cara yang betul, bawa cara Nabi. Hampa ajak orang, seru orang untuk berhenti daripada kehidupan Yahud Nasara. Sebab metod yang Nabi bawa ni adalah metod yang sangat bagus. Metod yang dibawa oleh Maulana Ilyas ni adalah metod yang sangat baik. Tetapi sayangnya, pemimpin-pemimpin lah ni adalah pemimpin-pemimpin yang dia bukan nak angkat agama, tetapi dia nak angkat diri dia. Saya cakap betul terang, kita jadi benda ni sangat kecewa dengan jemaah tabligh yang ada lah ni kan. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, jemaah tabligh taklah kita kata semuanya, tetapi kebanyakannya mengambil riba. Apa masalah hampa ni? Tabligh hampa tak rasa ke? Bahkan saya bagi tahu dengan tuan-tuan, ada jemaah-jemaah tabligh yang lagi dahsyat, yang konon dengan nama ustaz-ustaz ni, mereka masih kerja dengan bank. Apa gila lah. Sembang burzuko bayo dosto, Allah farmai, Allah kabul farmai, cerita berdegar-degar. Tapi kerja dengan bank, apa benda ni? Apa benda ni tabligh? Oi, apa benda ni? Tuan-tuan, sekali lagi saya nak ingatkan, tidakkah ada jemaah-jemaah yang masih terlibat dengan bank? Ramai. Ada ramai. Tidakkah orang tabligh yang masih terlibat dengan maksiat-maksiat yang lain? Ada. Dan kita tak boleh kaitkanlah secara langsung. Tetapi kalau hang tu orang lama, by right hang kena faham dah kehidupan yang hang sebut dalam bayan hang kata dia kena tinggal, hang kata dunia ni kena tinggal, tapi hang tak mau tinggal, hang tak mau duduk dalam keadaan yang mana kesusahan tu akan datang bersama hang tak mau dengar, hang tak mau hang nak dengan kesenangan dunia. Jadi hang bawa lah prinsip dua-dua, prinsip dunia, prinsip akhirat, hang nak gabungkan. Seperti mana orang-orang ni mereka nak gabungkan air dengan minyak. Macam mana nak gabung air dengan minyak? Tak boleh. Sekali-kali kita takkan dapat menggabungkan air dengan minyak. Ini keadaan dia. Semuanya hampa nak berbaik, semuanya hampa kira, oh tak apa, yang penting ikhram syekh, yang penting kita dakwah syekh, yang penting kita keluar syekh. Dakwah apa buat ni? Hampa dakwah tetapi hampa tak ajak kepada kemaksiatan, hampa join dengan kemaksiatan, tak jadi apalah brother. Aku bagi tahu ke hampa ni, kepada orang-orang awam. Orang-orang awam ni kira telah lah. Orang awam ni kira macam mereka ni kira langsung lah tak ada fikir agama, sebab mereka ni memang fully loaded dunia. Tapi sekurang-kurangnya orang-orang tabligh ni buka lah minda apa. Kita cerita ni dunia sementara, akhirat kekal. Tetapi prinsip kita ni apa sebenarnya? Allah cerita tentang ambil ma'ruf nahi anil munkar. Allah cerita ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Dan apa tak rasa bimbang ke? Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Allah bagi tahu, nak tak aku bagi tahu kamu siapakah pendusta agama? Pendusta agama ni orang yang mengabaikan anak-anak yatim, yang mengabaikan orang miskin. Hamba tahu tak, dalam ekonomi ni orang miskin terus ditindas, orang miskin terus dipijak, orang miskin terus dihinjak atas kepalanya. Apa dalil dia? Apa tengok video yang aku baru buat. Aku tak maulah cerita kerak-kerak, aku main sindir-sindir lah ni. Daripada cukai daripada 6% lari naik 8%. Cukai daripada 6% naik 8%. Tidakkah
Tidakkah itu satu penindasan? Tidakkah cukai itu akan menambah beban kepada orang-orang miskin? Tidakkah cukai itu adalah satu ketidakadilan kepada orang-orang miskin? Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, yang sepatutnya dikenakan cukai, zakat dan sebagainya, itu hanya kepada orang-orang kaya yang cukup haul, yang cukup nisab. Tetapi hari ini tak kira tuan-tuan, cukai naik, semua barang akan naik. Semua barang akan naik. Apa tengoklah, sebab dia berkata logistik, pembrokeran, penaja jenamaan lah, apalah, semua dia akan naik harga, yang akan menyebabkan makan, minum dan benda-benda lain juga akan turut naik harga. Dia masalah dia bukan orang PH saja yang suka cukai. Dia masalahnya orang sekarang ni otak sengit. Kalau kata apa Perikatan Nasional pun, kalau depa jadi pemerintah, kalau depa naikkan cukai, geng-geng ni pun akan suka juga. Tak kata otak ni telah berjaya disengitkan oleh sistem. Otak manusia lah ni telah berjaya disengitkan oleh sistem. Hampa tak ada satu pendirian asas sebagai seorang mukmin, tak ada. Hampa kira aku parti A, apa parti A buat, semua aku akan jilat. Tak, aku parti B, semua parti B buat, yang mana betul ke, yang mana salah ke, semua aku akan ikut buta-buta, ikut bodoh-bodoh. Jadi macam mana kita hidup zaman ni, macam mana? Tuan-tuan dan puan, kita ada apa nanti dekat maghrib nanti kita akan tutup lah, insyaAllah. Jadi kita jemput ni seorang brother ni, nampak berhajat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya selalu follow tuan punya live, saya selalu ikut. Tapi satu je lah yang tadi saya dengar agak tak melanjatkan saya lah. Sabar. Tuan, kenalkan diri dulu. Nama daripada mana? Okey, nama saya Zulkifli. Saya daripada Puchong. Zulkifli daripada Puchong. Puchong belah mana tu? Tak payah spesifik, tak payahlah tuan kan. Kita macam ni lah. Apa yang boleh? Ikutlah tu. Apa yang cuaknya bagi tahu je lah kat mana. Bukan cuak tuan. Saya tak nak lah spesifik. Saya nak beritahu saya belah mana, area mana. Cuma saya bagi tahu macam ni. Saya selalu follow live tuan. Saya selalu dengar banyak benda yang saya setuju. Ya, betul. Tapi tadi saya dengar apabila tuan sentuh kepada orang tabligh tadi, saya punya pandangan macam ni lah. Bila kita nak sentuh kepada satu kumpulan, mana-mana kumpulan pun ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang betul, ada yang salah, individu. Tetapi kumpulan tu kita tak nak cakap lah. So sebab tu bila tadi saya dengar fokus kepada orang tabligh tu kan, dia pergi kepada menyeluruh jemaah tu. Banyak jemaah tu punya usaha yang kita buat. Tapi kalau kita nak cakap dalam golongan-golongan tu, dia ada orang yang sedang nak belajar berubah diri kan, sedang nak mengamalkan, ada yang berjaya, ada dan yang tidak kan. Tapi kalau kita nak fokus kepada dia semua orang tabligh, jangan macam tu lah tuan, tak boleh lah kan. Sebab semua ada. Silap semua ada. Sebab saya pun pernah juga ikut jemaah tabligh ni kan. Ada yang baru-baru sampai, baru-baru nak ikut kan, dia tak faham kan, dia terkilaf, dia tak tahu adab dan sebagainya. Bila orang awam tengok, pum, kau tengok jemaah tabligh, orang tu baru keluar 1 hari, baru keluar 2 jam. Tak boleh lah macam tu. Ini pandangan saya lah kan. Kalau saya nak cakap orang masjid kan, kalau saya nak cakap orang masjid, semua orang masjid bagus ke? Ada yang tak bagus, ada yang baru-baru nak belajar kan. Tapi saya bila tuan tadi cakap orang tabligh, saya nampak macam dia ke arah merangkumi seluruh
Itu je lah saya nak cakap. Memang masalah tabligh ni secara prinsipal dia telah lari daripada apa yang Mona Ilyas bawa yang sekarang ni. Bila kita dedahkan, kita nak, Saya kena dedahkan. Saya kena bagi tahu kepada orang awam supaya berhati-hati. Sebab saya buat usaha agama, saya tahu. Okay, teruskan. Saya satu ketika dulu, bukanlah kita nak claim apa-apa, tidak. Tetapi memang satu ketika dulu kita buat usaha agama ni, malah kita hidup 5 amal. Tak pernah miss 3 hari dan tak pernah keluar daftari. Kita keluar 72 jam tu cukup 72 jam. bagus lah tu. Kita keluar sungguh-sungguh. Tetapi masalah kepada orang tabligh ni, dia bukan isu dia masalah di mana. Yang saya cerita ni di mimbar-mimbar. Di mimbar-mimbar ni dia tak bagi cerita tentang permasalahan sistem Yahud Nasara, riba. Kenapa tak diceritakan benda-benda ni? Kenapa kita nak berkompromi dengan kehidupan Yahud Nasara ni? Kenapa kita tak bawa kepada jemaah-jemaah untuk kita tinggalkan? Tak ada. Dia takkan bawa benda tu. Dia takkan bawa benda tu punya. Saya tak kata keseluruhan jemaah tabligh tak betul. Saya kata ada di antara orang-orang yang ikhlas, yang benar. Sebab usaha yang berjalan ni adalah usaha yang dibawa oleh Mona Ilyas, yang mana usaha ni memang telah banyak mengislahkan orang. Betul, saya tak nafikan. Tetapi bila dah sampai 100 tahun, perpecahan demi perpecahan. Saadis ada pecahan dia, Alamun ada pecahan dia. Pecahan dua-dua pihak ni pun dalam tu pun ada pecahan. Ini nak bawa kepada apa ni sebenarnya? So kita bab tu bagi pendapat saya itu orang-orang atasan, itu urusan dia. Itulah masalah kepada orang tabligh macam tuan. Orang tabligh macam tuan ni dia ada satu pemikiran yang ignorance. Lah tak boleh lah tuan nak jas saya. Saya bagi tahu sebab tuan kata lepas pada orang atas, lepas pada orang atas. Tak boleh. Saya nak jas tuan, kita tak boleh lepas macam tu je. Tuan fikir pula dia punya negatif. Bagaimana orang-orang bau yang nak join tabligh tu bila dengar cakap tuan, diorang pun benci dengan tabligh. Saya tak suruh benci, saya kata berhati-hati. Tapi kenyataan tuan tu buat orang takut. Kenapa tuan bilang kalau usaha tu usaha yang benar, dia tidak ada masalah dengan kata-kata saya? Sekarang saya bukan cakap orang yang mengamalkan usaha, orang yang nak datang ni, nak datang ikut hari pertama nak join, dengar cakap tuan sekarang dia ada azam nak keluar 3 hari, dengar tuan punya cakap tak berani nak keluar 3 hari. Tak ada. Jemaah tabligh ni dulu-dulu lagi dah kena sesat, kena fatwa sesat. Takkan dengan sebab saya punya cakap je orang tak nak keluar. Tak ada kena mengena tuan. Sebab kalau tuan benar yakin kepada Allah, hidayah tu milik Allah. Bukan sebab kata-kata saya, bukan sebab tuan punya usaha. Tapi apa yang tuan usaha ni, apa yang tuan nak? Segalanya kerana Allah. Semuanya Allah tentukan. Tak payahlah cakap dia buruk jahat. Allah yang tentukan. Allah kata ambil ma'ruf nahi anil munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Kemungkaran ini adalah suatu perkara yang perlu dicegah. Akan dipandang negatif. Sekarang kita dalam Malaysia berapa banyak perpecahan berlaku. Tuan lagi nak keluarkan dengan perpecahan. Memang perpecahan akan tetap berlaku. Bawa benda-benda yang baik. Kita nak pilih yang mana? Nak menyatukan. Kenapa nak tambah lagi ke perpecahan? Yang menyatukan ni hanya orang yang dah ditentukan oleh Allah. Dia akan menyatukan. Guru kan? Sekarang ni bukan cerita kita nak menyatukan. Sekarang ni kita nak pilih dekat mana jalan. Ada guru tak? Refer pada guru. Guru mana yang ajar tuan bercakap macam ni? Jangan ikut pakai logik akal disebabkan kau baca. Ini bukan logik akal tuan. Orang yang duduk dalam jemaah dia tahulah apa yang saya cakap ni. Guru saya tanya, ada tak rujuk kepada guru? Dia senang kata orang macam tuan ni kan, janganlah menjadi orang yang taksub. Tuan ni adalah orang yang taksub. Tuan guru Taksub membabi buta kepada jemaah tabligh yang telah pecah. Saya tak taksub. Saya nak tanya, ada tak guru tuan Orang yang taksub. Saya tanya satu soalan je. Guru tuan Bukan orang yang taksub. Guru tuan benarkan
dia tuan cakap macam ni? You nak menang ke nak tahu fakta? Kalau nak menang bagi Kamu lah tuan, kita punya agama kan, kita kalau nak buat bersungguh-sungguh, buat cara yang betul. Guru tuan ajar ke perpecahan Saya macam ni? buat bersungguh-sungguh dan saya bagi tahu benda ni bersungguh-sungguh. Saya tak pernah tarik handbrake, saya tak pernah tekan brake. Saya jalan terus sahaja. Ada guru tak? Saya tanya, ada guru tak? itu you punya polisi. Guru saya, kenapa dengan guru saya? Refer pada dia tak? Boleh tak tuan guru, saya nak buat TikTok, nak menyampaikan macam ni, apa pendapat, pandangan guru, satu dua orang ke dua orang, ada tak? Kita jangan bercakap soal agama, kita ikut cakap kita punya daripada hati, daripada kita punya otak, tetapi kita tak rujuk kepada guru kita. Ada guru. Bahaya. Itu sangkaan anda, sangkaan buruk anda. Tanya, ada tak? Anda menunjukkan, anda ni lah contoh jemaah tabligh yang sangat fisik. Tengok mereka-reka, lepas tu satu buruk paling kuat. Saya tanya, tuan punya dakwah ni rujuk tak pada guru? Guru benarkan ataupun tidak? Saya tak perlu jawab kepada soalan tuan. I'm not entitled to answer your question. Pribadi saya boleh menentang apa yang tuan buat. Terpulang. Menentang lah, bukan tuan seorang menentang. Ramai yang menentang. Ramai menentang pun kau tak sedari diri ke? Pecah belah. Menentang tak semestinya benar. Kau nak pecah belahkan umat ke? Kau jangan jadi seperti ahli-ahli Saya politik. bukan nak pecah belahkan umat. Saya nak bawa kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu membawa kita untuk meninggalkan yang meningkat, kita kena meninggalkan. Ada tak jemaah tabligh ajar kita berpecah belah? Bodoh kau ni. Ini jemaah tabligh nampak? Jemaah tabligh koyak. Aku bukan jemaah tabligh, aku mengikut-ikut diorang je. Tapi kau backup, kau jilat. Jangan jaga salahkan jemaah tabligh. Aku sokong perjuangan diorang sebab Sudah. bodoh betul kau ni nak berdakwah tapi tak urus. Koyak. Kalau setakat koyak, kau nak naik live, kau tak payah naik live. Tak ada, aku tak koyak bila bab agama aku. Tak ada. Ini bukan soal agama bang. Kalau cerita agama, kita kena tinggalkan kemaksiatan. Apa benda kau ni? Orang tabligh buat maksiat ke? Bangang kau ni. Jemaah tabligh buat maksiat sekiranya tak kita bawa kepada meninggalkan kehidupan Yahud Nasara. Kepala otak kau lah. Yang terlibat dengan riba apa? Kau nafsu kau lah. Kau ni guru mana? Maulana Ini Ilyas. bukan nafsu bang. Ini kebenaran. Maulana Ilyas tak ajar macam ni. Kau tak boleh terima kebenaran. Inilah masalah orang tabligh. Minda dia tertutup sempit. Kau ingat kau benar. Kau guru pun tak ada. Macam mana kau boleh benar? Itu sangkaan buruk anda. Nampak buruk orang ni selalunya pelasik. Sangkaan. Itu cerita kata sembang. Tabligh ni jenis sembang. Sembang tu berdengau-dengau. Berapi-api sembang. Sembang kau nak buat usul dakwah ni jemaah tabligh tu sampai ke Maulana Ilyas berapa besar diorang punya ahli jawatan kuasa. Kau ni seorang-seorang lah hamba. Kuasa apa ni brother? Ahli jawatan kuasa apa ni? Jemaah tabligh ada ahli jawatan kuasa ke? 300 juta orang lah ikut tabligh. Jemaah tabligh kau satu orang kau betul ke? Kau masuk neraka. Kau masuk surga. Kau cerita siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, kita pun tak tahu. Terakhir pada saya ni aku takkan follow lagi manusia seperti kau kan? Betul. Kita bukan mencari follower. Tak ada siapa nak mencari follower. Yang pergi follow tu buat apa? Biar nak kata macam mana. Manusia ni dia memang akan ada manusia yang koyak. Tapi ini ada satu spesies berkelompok yang mana bukan semua, tetapi sebilangan besar ni, dia tak nak terima kebenaran. Dia tak nak buka otak dia. Otak dia yang sempit tu, dia tak nak luaskan. Tapi ni dia telah orang kata apa, dia telah dimomokkan, dia telah dibawa kepada satu doktrin yang mana dia je yang betul, orang lain semua tak betul. Bila teguran kepada dia, tak boleh terima. So nak kata macam mana? So itulah realitinya. Saya bawa ni, saya cerita tentang prinsip yang dibawa oleh tabligh, yang mana tabligh ni bawa 6 sifat. 6 sifat ke lebih besar, rukun iman, rukun Islam ke yang lebih besar? Nabi bawa 6 sifat ke? Ataupun Nabi bawa rukun iman, rukun Islam? Ini yang kita kena bawa balik. Ini yang kita kena angkat balik. Sebab itu yang Nabi bawa. Nabi bawa untuk kita tinggalkan kehidupan Yahud Nasara, tetapi kita nak bergelumang. Kita nak seronok dalam kehidupan Yahud Nasara.
Lepas tu naik live orang koyak. Naik live orang koyak. Naik live orang jangan koyak. Relax lah. Relax lah brother. Kebenaran ni, walaupun tabligh yang brother tadi bagi tahu ada 300,000 orang yang ikut jemaah. 300,000 orang ni confirm syurga ke? Saya pun tak orang kata tak rasakan diri saya syurga. Bahkan saya ni sentiasa meletakkan diri saya dalam state of munafik. Sebab kita bercakap dalam keadaan kita masih duduk dalam sistem Yahud Nasara. Jadi macam mana kita buat bercakap ni tuan-tuan dan puan-puan semata-mata satu ekspresi pengharapan. Ekspresi pengharapan yang mana moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih saya, terutamanya diri saya, untuk bertaubat dan berhijrah kepada Allah dan tinggalkan kehidupan Yahud Nasara ni. Jadi inilah keadaan yang berlaku tuan-tuan dan puan. Inilah realiti. Tadi tuan-tuan 2,000 orang telah saksikan bagaimana satu orang berada daripada jemaah tabligh yang backup tabligh, tetapi bila disebut tentang teguran kepada mereka, koyak. Sebab apa? Sebab mereka ni satu jemaah yang telah dilatih dengan ketaksupan. Jadi koyak. Mereka tak dapat menerima teguran, mereka tak dapat nak menerima akan kebenaran. Jadi koyak lah. Bila koyak, itulah yang berlaku. Bodoh-bodohkan orang. Nak kata macam mana? Itulah realitinya tuan-tuan dan puan-puan. Itulah keadaan dia. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Despite of kita ni terus-menerus ditindas dengan sistem cukai. Kita terus-menerus ditindas dengan sistem cukai tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana? Okey? Jadi kepada yang request untuk naik kotak, minta maaf lah ya, sebab kita dah nak masuk waktu maghrib. Jadi memang saya tak terima lah maksudnya untuk accept. Right? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir daripada pengucapan kita ni, selepas ni kita akan sama-sama solat maghrib. Dan saya bawa kepada yang berada tadi memberikan dakwaan kepada saya, yang nak bawa kepada perpecahan. Dia bukan isu perpecahan tuan-tuan. Isu dia, apa guna kalau kita bersatu pun konon-kononnya di bawah satu bumbung, tetapi masing-masing ada agenda masing-masing. Masing-masing kita tidak bawa agenda untuk membesarkan Allah. Rugilah. Tabligh dia nak agenda dia nak besarkan jemaah dia nak ramaikan jemaah dia. Lepas tu dia rasa dia ramai, dia betul. Itu masalah orang tabligh. Kan? Itu masalah orang tabligh. Saya bagi tahu ni. Hampa kena buka minda apa. Sebab tu jemaah tabligh ni bila mereka buat majlis, wah, bukan main lagi tashkil, bukan main lagi jurnal wala. Tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan share rapat, tuan-tuan, rapat kan, kejayaan agama dalam, kejayaan manusia dalam agama, rapat. Tapi bila ustaz-ustaz lain, hampa peduli, hampa tak duduk pun dalam majlis ilmu orang lain. Hampa aja yang betul ke tabligh? Pakai otak lah. Tu je lah. Alright? Jadilah orang tabligh yang menggunakan akal dan menggunakan kewarasan pemikiran, kewajaran pemikiran tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita tangguh majlis kita. Masuk waktu maghrib, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.